A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 insya-Allah akan menyambung perbahasan pada ayat 174 dan 186. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia daripada Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah, Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sadaqallahul Azim. Baiklah, asbab nuzul bagi ayat 174. An-Nasa'i meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ketika orang-orang musyrikin pulang dari perang Uhud dan sampai di Ar-Rawha, mereka berkata, kamu tidak membunuh Muhammad dan gadis-gadis Madinah, dan alangkah buruknya perbuatanmu, pulanglah kalian kembali. Perkara itu telah didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda menyiapkan pasukan yang menyambut baik seruannya untuk mengejar kaum musyrikin itu sehingga tiba di Hamra al-Asad atau Bi'ru Abi Utbah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Mereka itu, yakni orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh setelah mereka mendapat luka, yakni tercedera di medan perang Uhud. Perkara itu telah didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda menyiapkan pasukan yang menyambut baik seruannya untuk mengejar kaum musyrikin itu sehingga tiba di Hamra al-Asad atau Bi'ru Abi Utbah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Mereka itu, yakni orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh setelah mereka mendapat luka, yakni tercedera di medan perang Uhud. Dan Abu Sufyan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupmu akan berakhir pada musim Badar, tempat kawanku terbunuh dahulu. Maka adapun yang pengecut, dia berpaling kembali, dan adapun yang berani, mereka bersiap sedia berperang dan berdagang. Maka ketika Nabi dan para sahabatnya sampai di Badar pada musim pasar, mereka mendapati tiada seorang pun dari pasukan Abu Sufyan di sana. Mereka pun berdagang. Maka turunlah ayat. Maka mereka kembali bergembira dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditimpa apa-apa bencana dan mereka mengikuti keredaan Allah, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Baiklah, kajian sebab penurunan kepada ayat ini ialah, beginilah datangnya dari Ikrimah tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat inilah yang juga dikatakan oleh Mujahid, tetapi ini bertentangan dengan pendapat jumhur 5 ahli tafsir dan ulama yang lain. Dan oleh sebab itu, Ibnu Atiyah berkata, Mujahid telah menyimpang, maka dia berkata, ayat ini dari firman Allah. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka, hingga firman Allah, limpah kurnia yang amat besar. Imam Al-Qurtubi berkata, Mujahid dan Ikrimah rahimallahu ta'ala, keduanya berkata, ayat ini dari firman-Nya, mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang, yakni pembawa berita kepada mereka, hingga kepada firman Allah yang amat besar. Ia diturunkan semasa keberangkatan Nabi SAW ke Badar As-Sughra. Kemudian dia menyebutkan apa yang telah didahulukan oleh Ibnu Atiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin seterusnya bagi dirasah sebab ialah
Ibnu Al-Qayyim memberikan konteks yang indah dan kemas tentang kejadian itu dan ia berkata, dan apabila perang berakhir, orang-orang musyrik berpaling ke belakang dan orang-orang Islam menyangka bahawa mereka telah pergi ke Madinah untuk mendapatkan keturunan dan wang, maka itu menyusahkan mereka. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, keluarlah mengikut jejak orang ramai dan lihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kehendaki. Jika mereka menjauhi kuda dan menaiki unta, maka mereka ingin ke Mekah, dan jika mereka menunggang kuda dan mengendarai unta, maka mereka menginginkan Madinah. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka menghendaki, nescaya aku mendatangi mereka, kemudian aku akan membalasnya. Ali berkata, maka aku keluar mengikut jejak mereka, melihat apa yang mereka lakukan. Dan di Mekah, Abu Sufyan mengawasi kaum muslimin lalu memanggil mereka, pelantikan kamu adalah untuk musim Badar. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, katakanlah iya, kami lakukan. Abu Sufyan berkata, begitulah janjinya. Kemudian dia dan para sahabatnya pergi, dan ketika berada di satu jalan, mereka saling menyalahkan antara satu sama lain, dan sebahagian mereka berkata, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu telah memukul duri mereka seorang diri. Kemudian kamu tinggalkan mereka sementara masih ada lagi kepala dari mereka untuk dikumpulkan. Maka kembalilah sehingga kami mencabut mereka, dan hal itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Seterusnya, maka Rasulullah SAW dan orang-orang Islam berjalan bersamanya sehingga mereka sampai ke Hamra al-Asad. Mu'bad bin Abi Ma'bad al-Khuza'i mendatangi Rasulullah SAW. Maka dia memeluk Islam dan dia memerintahkannya menangkap Abu Sufyan. Maka ia mengecewakannya. Kemudian ia bergabung dengan Ar-Rawha dan tidak mengetahui pengislamannya. Dia berkata, apa yang ada di belakangmu, Ma'bad? Dia berkata, Muhammad dan para sahabatnya. Mereka membakar untuk kamu dan keluar dalam perhimpunan yang mereka tidak pernah keluar seperti itu. Orang-orang yang tinggalkan sahabat mereka menyesalinya. Lalu dia berkata, apa yang kamu katakan? Dia berkata, saya tidak fikir anda perlu pergi sehingga tentera pertama bangkit dari belakang bukit ini. Abu Sufyan berkata, demi Allah, kami telah mengumpulkan kekuatan untuk melawan mereka untuk memusnahkan mereka. Lalu Abu Sufyan berkata, jangan lakukan itu kerana saya adalah penasihat kepada kamu. Lalu mereka berpaling ke belakang ke Mekah. Dan Abu Sufyan bertemu dengan beberapa orang musyrik yang mahukan Madinah. Lalu dia berkata, bolehkah kamu menyampaikan pesanan kepada Muhammad dan muliakan tunggangan dengan kismis jika kamu datang ke Mekah? Dia berkata, iya. Dia berkata, sampaikan kepada Muhammad bahawa kami telah mengumpulkan kekuatan untuk berhubung dengan baginda dan para sahabatnya. Dan apabila disampaikan kepada mereka apa yang dikatakan, mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Maka mereka yang mendapat kembali nikmat Allah dan limpah kurnianya, mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah dan Allah sangat besar limpah kurnianya. Maka jelaslah dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi, perkara syaz yang disebutkan dari Mujahid dan Ikrimah rahimahullah, bahawa sebab pemergian Rasulullah SAW ke perang Badar As-Sughra. Dan jelaslah daripada apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim bahawa ini berlaku ketika mereka keluar ke Hamra al-Asad. Walaupun dia menyebut bahawa Abu Sufyan telah memanggil mereka dan berkata, pelantikan kamu adalah untuk perang Badar, yang mana Ikrimah juga menyebutnya. Namun Ikrimah menjadikannya sebagai alasan asbabun nuzul, dan Ibnu Al-Qayyim dan yang lain menjadikannya sebagai perjanjian sebab penurunan keberangkatan mereka ke Hamra al-Asad. Jika dikatakan apakah dalil sahih untuk tarjih perkara ini? Jawapannya, sesungguhnya dalil yang dikemukakan dalam hadis Aisyah di sisi Imam Bukhari pada jawapan Allah dan Rasul kepada mereka. Dan konteks ayat-ayatnya adalah satu, tiada yang salah dalam pemergian mereka, menakutkan mereka dan tawakal mereka kepada Allah. Kemudian dalam mereka mendapat kembali nikmat dan kurniaannya. Sebagai rumusan, sesungguhnya ayat yang diturunkan adalah ketika mana mereka menjawab dan keluar untuk berperang setelah mereka diperingatkan dan ditakutkan olehnya. Hal ini tidak mematahkan tekad mereka, malah meningkatkan keimanan mereka untuk bertawakal kepada Allah.
Maka kesudahan yang baik ke atas mereka yang mendapat kembali nikmat Allah dan limpah kurnia-Nya. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan Allah sangat besar limpah kurnia-Nya dan kebaikan yang memandu mereka ketika mana mereka keluar ke sebuah tempat iaitu Hamra al-Asad. Sesungguhnya penunjuk atau panduan Al-Quran ini dipilih kerana melihat kepada konteks ke atasnya, munasabah ianya dengan sejarah, penurunan dan zaman cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Abdul Rahim, nombor metrik 060112. Baik, insya-Allah saya akan teruskan pembentangan dengan terjemahan asbab nuzul dan kajian sebab pada surah Al-Imran ayat 186. Baiklah, terjemahannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu pasti akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan kamu pasti akan mendengar daripada orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan daripada orang yang mempersekutukan Allah, iaitu gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surah Al-Imran ayat 186. Seterusnya, asbab nuzul. Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abdul Rahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari bapanya, dan beliau termasuk salah seorang dari 3 orang yang telah diberikan taubat. Sementara Ka'ab bin Al-Ashraf selalu menyerang Nabi SAW dan menghasut orang-orang kafir Quraisy untuk melawannya, maka ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduknya iaitu warga Madinah terdiri daripada orang-orang Muslim, orang musyrikin yang menyembah berhala dan orang Yahudi. Mereka selalu menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya agar bersabar dan memaafkan mereka. Maka Allah telah menurunkan kepada mereka ayat yang bermaksud, dan kamu pasti akan mendengar daripada orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ketika Abi Ka'ab bin Al-Ashraf tidak berhenti menyakiti Nabi SAW, baginda memerintahkan Sa'ad bin Mu'az untuk menghantar satu kumpulan untuk membunuhnya, iaitu membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka baginda SAW mengirim Muhammad bin Maslamah, dan dia pun menceritakan kisah pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka selepas mereka berjaya membunuhnya, orang-orang Yahudi dan musyrikin menjadi ketakutan. Maka mereka pun datang kepada Nabi SAW pada waktu subuh dan berkata, sahabat kami iaitu Ka'ab bin Al-Ashraf telah didatangi pada malam tadi, lalu dia dibunuh. Lalu Nabi SAW menceritakan kepada mereka kejadiannya. Nabi SAW mengajak mereka untuk membuat perjanjian agar tidak saling mengganggu. Nabi menulis sebuah piagam perjanjian yang berlaku untuk umum, baik bagi Nabi, kaum musyrikin dan Yahudi maupun umat Islam. Seterusnya, kajian sebab. Didapati daripada kajian 2 sanad bahawa hadis Ka'ab ibn Al-Ashraf adalah mursal, dan hadis Finhas Al-Yahudi dalam kisah Abu Bakar terputus dan irsal. Oleh itu, gugurnya bantahan tersebut adalah berdasarkan sebab musabab, dan mungkin ini adalah sebab keengganan Ibnu Katsir mengenai 2 hadis ini, kerana beliau tidak menyebutnya walaupun beliau sangat berhati-hati dengan riwayat dan sanadnya, dan dengan itu seruan terhadap mereka adalah bersebab. Kajian sebab seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik banyak tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, banyak di antara ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani suka sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 109. Dan adalah Nabi SAW, dia menafsirkan memaafkan apa yang diperintahkan Allah SWT kepadanya, sehingga Allah memberi kuasa kepada mereka.
ketika Rasulullah SAW menyerbu Badar dan Allah Subhanahu Wa Taala membunuh orang-orang kafir Quraisy dengannya, Ibnu Abi Ibnu Salul dan orang-orang yang bersamanya dari orang-orang musyrik dan orang musyrik berkata, ini adalah perkara yang telah diarahkan. Maka mereka berjanji dengan Rasulullah atas Islam, lalu mereka memeluk Islam. Dalam konteks hadis ini, Ibnu Katsir ingin menunjukkan bahawa ia adalah asbab nuzul ayat tersebut dan Allah lebih mengetahui. Kesimpulannya, sebab-sebab turunnya ayat yang mulia tersebut telah menunjukkan kelemahan dan kekurangan kesahihannya dan saya tidak tahu alasan yang sahih yang boleh saya tulis kepada pembaca. Adapun hadis Usamah bin Zaid, konteksnya disepakati dengan lafaz ayat yang banyak, tetapi saya tidak dapat memutuskan asbab nuzulnya kerana tidak ada dalil untuk itu dan Allah sahajalah yang mengetahuinya. Sekian, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.